Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa kabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Cik Mustafa, Cik Su? Itu juga saudara Syahrul Azam. Selamat malam dari Kota Baru Saudara Anwar Jubin, saudara saudara menuju alam akhirat. Memang semua kita ke situ lah saya. Saudara Rahim Mak Yaman, saudara Zamari LC, saudara Muhammad Naim, saudara Dahlia Hasan, saudara Badrul Zaman, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara SG Tan, how are you SG? Saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Anwar Mansur. Saya juga melihat yang hadir Abu Nems, Rabi Jai Singh. How are you Rabi? Saya sentiasa mengharapkan anda semua sihat walafiat. Begitu juga saudara Muhammad Yusri, salam dari Kelang. Saudara Muhammad Yusri alias orang Kelang. Abu Nem, beliau salam dari Taiping untuk teman-teman yang berkesempatan pada malam ini. Begitu juga saudara Zulkarnain Mansur, saudara Surahman Muhammad, saudara Mimi, apa khabar Mi? Manlin, Ramli Karim. Terima kasih atas doa itu. Mudah-mudahan saya terus sihat walafiat agar sentiasa dapat memberi pencerahan, saudara. Begitu juga saudara Syamsuddin Saad, saudara Karmin Karman dari Sabah, saudara Syahizam Izam, apa khabar Izam? Syarul Nizam, juga saudara Muhammad Asidir, Yaya Abdul Majid, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Sebab malam ni perlu banyak pencerahan juga yang ingin saya sampaikan. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi gambaran tentang kedudukan COVID-19. Saudara, hari ini hari Isnin tanggal 21 Mac 2022. Tinggal lagi 15 hari insya-Allah saudara. Lebih kurang 2 minggu je lagi kita akan menyambut kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan ini menurut saudara Rio daripada Universiti Melaya, katanya ini hari yang ke-727. Hari yang ke-727 bumi kita ini dicengah, diserang oleh virus corona. Dan masih belum ada tanda-tanda usainya. Sebab walaupun hari ini menurut saudara Rio ada pengurangan daripada 20,341 2 hari lepas, tapi semalam 19,105 masih tinggi saudara. Menjadikan jumlah terkumpul sudah 3,993,124. Tinggal lagi, saya ingat dalam 7,000, 10,000, besok mungkin 4 juta lah saudara. Jumlah yang terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saya katakan bahawa sekarang ini pandemik berubah pada endemik, dan tentulah jumlahnya bertambah lagi saudara. Sebab itu jagalah kebersihan saudara, jaga diri saudara, jaga kesihatan, kita jaga diri kita saudara. Laporan yang diterima juga daripada Rio, di Perlis kurang 90, daripada 123, di Kedah susut pada 1,113, di Pulau Pinang 1,772 susut saudara ya. Di Perak juga susut pada 1,300, dan di Selangor alhamdulillah terus susut daripada 7,366 kepada 6,761. Begitu juga di Wilayah Persekutuan daripada 3,078 kepada 1,659. Di Putrajaya ada sikit naik daripada 128 ke 133. Negeri Sembilan alhamdulillah tak ada lagi ribuan. Sudah turun pada 885. Begitu juga di Melaka tinggal 508. Cuma di Johor saya nampak ada naik balik daripada 1,286. Semalam dia naik kepada 1,441. Jadi Johor ni dia turun naik lah saudara. Warga Johor berhati-hati. Kerana saya tengok dari grafnya turun naik tak menentu. Begitu juga di Pahang, dah elok susut daripada 1,000, dia turun pada 1,009. Semalam dia naik 1,100. Di Terengganu juga nampak gayanya ada peningkatan daripada 413 kepada 547. Bagaimanapun di Kelantan kita agak lega daripada 540 susut kepada 518. Begitu juga di Sabah, alhamdulillah tak ada ribuan lagi. Di Sabah cuma 339, terus susut. Labuan ada sedikit naik 87. Begitu juga di Sarawak, tak ada lagi ribuan kepada 852. Itulah gambarannya yang menjadikan untuk bulan ini saja, iaitu 20 Mac, jumlah jangkitannya dengan 19,105, jumlah terkumpul adalah 464,929 orang. Itu saya. Baik saudara, lama sudah
saya tidak menyantuni tentang e-commerce. Jadi kepada saudara, mulai hari ini nak berniaga lah juga saudara. Bulan dah habis dah, selesai dah. Pilihan raya di Johor dah selesai. Peribon Agung UMNO dah selesai. Kena kehidupan kena diteruskan. Berniaga lah saudara. Jadi jangan marah saudara, saya minta sedikit saja waktu saudara untuk saya mewawarkan produk-produk. Jadi kalau saudara punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Bolehlah berhubung dengan beliau untuk mendapatkan bekalan haruman setangi bakur. Untuk bulan puasa ni elok kita bakar setangi, wangi-wangian di rumah kita. Sampai itu jangan lupa wangian untuk tubuh badan kita, kerana sunnah untuk kita baru wangi-wangian walau kita berpuasa saja. Jadi banyak haruman parfum yang ada di tangan Al-Azhar, boleh saudara order. Mungkin tak tahulah bulan puasa ni mungkin ada tawaran-tawaran tertentu. Saudara, kalau tanya saya sentiasa menggalakkan saudara memakai haruman Amir Al-Khud. Sampai itu jangan lupa untuk bulan puasa ni rendang tok ibunya. Dan juga kuih bau berda. Dah hampir dah sekarang ni bulan-bulan puasa, saudara. Bersama Al-Azhar juga ada gula O. Ini untuk kesihatan tanpa kalori. Bolehlah juga saudara berhubung dengan Al-Azhar untuk mendapatkan bekalan gula O. Ini untuk menjaga kesihatan kita, mereka yang selalu ada masalah kencing manis, ya saudara. Kalau tak dapat Azhar, sila hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. 017-711-4300. Dan dengan Siti Farehah, elok untuk saudara memesan dia punya dendeng manis Siti Farehah. Makan untuk dengan kanji ataupun porridge. Buka puasa selalunya kita orang Perak makan kanji saya. Ataupun waktu bersahur digalakkan makan kanji supaya perut kita tidaklah terus masuk makanan yang heavy-heavy. Berbuka puasa lah anda dengan kanji dan bersama-sama dengan dendeng manis Siti Farehah. Saudara juga boleh bermesan untuk buah-buahan segar, sama ada buah tamar yang pelbagai jenis saudara. Ada bersama dengan Syauqi. Sila hubungi Syauqi di 012-357-5703. Harganya lebih murah dari pasaran dan terus dihantar ke rumah saudara. Tak kisahlah berapa pun yang saudara order. Hubungi Syauqi. Samping itu adalah buah kiwi, buah ceri, buah anggur dan sebagainya, saudara. Buah tamar itu saya lihat memang yang segar lah. Ada yang bukan yang kering, ada yang basah, ada yang kering itu. Tapi kesukaan kita adalah buah tamar jenis yang suka dimakan oleh baginda Rasulullah SAW. Saudara, pula dah diganggu lagi, tiba-tiba saja saya punya dia terganggu saudara. Aduhai. Baik saudara, juga saudara boleh berhubung dengan Nizam. Jangan lupa bulan puasa ni sementara tunggu sahur, makanlah popiah sirih Lady Maria. Popiah sirih Lady Maria pedas, langup dan manis, sedap dimakan. Boleh hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhirnya ni dekat dengan puasa ni, hubungilah Ella Zila di talian 012-412-3767 untuk bekalan minyak sacak inci yang kaya dengan omega. Ini sebagai tambahan untuk kelegaan sakit kanser, jantung, kencing manis dan sebagainya. Sesuai untuk dimakan waktu kita sahur. Makanlah ni minyak sacak inci. Di samping itu dia ada memasarkan telekung cinta Fatimah. Berikanlah kepada kekasih anda, kepada isteri anda ataupun ibu anda telekung cinta Fatimah. Cantik, tanamannya cantik. Okey saudara, setakat itu e-commerce ya, saudara Mazlan Awang, saudara Adi Warna, Chandran Manathan, saudara Manathan. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini tentang berhubung dengan ketamakan anak-anak Adam ni saudara. Kerana Rasulullah SAW bersabda, sekiranya anak Adam itu memiliki satu lembah daripada harta, nescaya ia mahukan yang kedua. Dan sekiranya ia mempunyai dua lembah, nescaya ia mahukan yang ketiga. Dan tidak akan memenuhi. Semua ini akan diharapkan mereka mahu memilikinya, sehinggalah mereka itu perutnya dipenuhi oleh tanah. Jadi kerana itu saudara, janganlah kita tamak dan holoba. Kerana bagi Rasulullah kata, anak-anak Adam ni dah dapat satu lembah kekayaan, nak lagi satu lembah. Dah dapat dua lembah, nak lagi yang tiga. Sehinggalah
perutnya diisi dengan tanah, artinya dah tak ada. Ingatlah saudara bahawa Allah memberi balasan syurga kepada mereka yang sentiasa memenuhi segala perintahnya. Dalam firman Allah SWT, bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidaklah ada kebimbangan itu dari berlakunya kejadian tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ini daripada surah Al-Baqarah ayat yang 112. Jadi saudara, dalam usaha kita mencari kekayaan duniawi ini, berpada-padalah, jangan terlalu tamak dan haloba. Sebab baginda mengatakan, jangan sampai sebegitu. Dah ada satu lembah kekayaan, nak lembah kekayaan kedua. Dapat lembah kekayaan kedua, nak lembah kekayaan ketiga. Sehinggalah perutnya diisi dengan tanah. Maksudnya berada dalam kubur lah. Itu maksudnya saudara ya. Saya harap saudara kita mendapat sedikit pengajaran daripada naluri kehidupan ini. Kemudian kita santun sedikit mengutara kata oleh Cikgu Hibil. Katanya, kalau manusia masih begitu jahat, padahal dia sudah pun ada agama, bayangkanlah bagaimana jadinya kalau dia tidak ada agama. Artinya manusia yang ada pegangan agama, khususnya umat Islam, masih lagi menjadi jahat. Bayangkanlah kalau mereka tidak ada pegangan agama. Begitulah keadaannya saudara. Jadi kita yang ada pegangan agama ni berhati-hati ya saudara. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman mutiara kata itu. Baik saudara, seperti biasa kita masuk dengan salam impian moratorium dan kumpulan wang sebenar pekerja. Saya harus mengutarakan lagi, kerana tadi ada bicara daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, tapi tidak menyantun pun isu kumpulan wang sebenar pekerja. Saya harus menyuarakan lagi, dan kita tak tahu lagi bila pula boleh keluarnya. Jadi selagi benda tak dapat tuntas, saya akan menyuarakan. Biar mereka marah dengan saya pun marahlah. Sedangkan Yang Berhormat Perdana Menteri dah buat pengumuman. Kenapa tak ada ni? Semoga semoga pengeluarannya dipermudahkan. Itu harapan saya. Kalau dah mudah, saya berhentilah bercakap soal KWSP dan salam impian moratorium ini. Tapi saya harus berpesan agar pimpinan negara tidak berberlanjut tanpa had, kerana kita bimbang negara akan muflis saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah belajarlah dari sejarah. Apa yang saya maksudkan? Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil ni saya menghormati beliau. Dalam usia yang sebegitu, boleh katakan setiap hari beliau menghantar pantun untuk perkongsian kita bersama. Dan pantunnya begitu berarti bagi kita saudara. Kata Pak Nazil, kurung Kedah memang berharga, jahitan tangan tiada saingan. Jangan mudah merasa bangga apabila kemenangan sudah di tangan. Jadi artinya Pak Nazir mengingatkan khususnya pimpinan UMNO, bila dah menang di Melaka, dah menang di Johor, jangan merasa bangga. Ya saudara, katanya lagi, ikan kelah dibakar bara, dibakar bangdak sama Dik Kamal. Sudah kalah banyak bicara, cuba menidak, demokrasi diamal. Ini dia menyindir pula pimpinan-pimpinan daripada parti-parti yang cuba menafikan kemenangan calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Banyak pula dia punya bicaranya. Orang kata banyak songeh lah. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu bernilai bagi saya. Dan sahabat saya, Nordin Razak, Nordin Malik, beliau Alhamdulillah dia mengucapkan terima kasih kepada saudara semua atas doa anda. Maka beliau tu dah setelah pun pulih daripada kuarantin COVID-19. Cuma dia rasa agak kesalah sebab 2 hari lepas dulu Yang Teramat Mulia Raja Nazratul Shima Ibni Sultan Idris, itu Puan Besar Perak, turut hadir untuk melihat perkembangan agronya di Perak Tengah. Tapi bila tak dapat hadir lah sebab masih dalam kuarantin. Bagaimanapun kita mengharapkan agar agro dapat terus maju membina anak bangsa kita dalam sektor pertanian moden. Jadi lepas dia kebah daripada kuarantin, maka Nordin Malik menghantar kiriman. Katanya orang Melaka ke Bukit Beruang pakai baju kancing suasa. Jika pejuang tetap berjuang, risiko perang alah biasa. Artinya dia tak berkisah dia sakit ke dia apa pun, dia akan terus berjuang. Katanya lagi, dari Keluang ke Pulau Pinang singgah membeli selembar benang. Alang-alang kita berjuang, cekal berani sampai menang. Ya, saya harapkan anak muda kita genggam bara api biar sampai jadi arang. Jangan sikit-sikit. Dah masuk pertanian teruskanlah.
Saudara Muhammad Rajab Badul dah boleh bukukan tu, Datuk? Ya, saya rasa Pak Nazil akan membukukan pantun-pantun tersebut. Ya, saudara. Terima kasih Pak Nazil. Terima kasih Saudara Nordin. Baik, kita santuni pula segmen Gedung Ilmu. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Buku ini terbitkan Dewan Bahasa, bahawa warga bangsa kita terdahulu amat mengharapkan hadirnya pemimpin yang bukan jauh. Ini ditulis tu, pemimpin yang bukan jauh. Artinya jauh dari rakyat, jauh segalanya. Kalau pemimpin yang jauh itu, maka sebagai pemimpin yang jauh, memaingi rakyat, tidak bersungguh. Artinya tidak akan menjaga rakyat dengan baik. Banyak kerja tidak senonoh, memikul tugas tangguh bertangguh. Dijadikan pemimpin, ramai yang mengeluh. Dijadikan tua, membawa gaduh. Jadi orang di bawahnya akan bergaduh. Lagi pemimpin jauh, dijadikan induk, membawa keruh. Dijadikan tiang, tegaknya rapuh. Memimpin negeri tak senonoh. Jadi kita sambung lagi malam besok. Kiriman apa. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman saudara buku tersebut, dan nak habis tu. Kalau ada yang buku baru, hantarlah, boleh kita kongsi bersama untuk kebaikan. Saudara Mak Sepana, demi perjuangan tetap bersukan hadapi warga UMNO dari perjuangan bangsa dan negara. Terima kasih saudara. Baik, saya pun badan tu dah mula berpeluh, dah agak sikit, alhamdulillah, syukur. Sebelum saya meneruskan pencerahan saya malam ini, saya sekali lagi ingin mengingatkan anda bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka semua itulah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab. Begitu juga dengan komen-komen yang dilakukan, kerana saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen di sini. Lagi sekali saya ingatkan, ini adalah pencerahan politik yang bukan ditaja oleh sesiapa, yang tidak meminta sebarang bayaran. Saudara, kalau ada orang kata buat hantar minta bayaran, jangan bayar. Tidak ada sesiapa pun diizinkan untuk memungut sebarang bayaran bagi pihak saya, kerana ini ruangan percuma. Matlamatnya tidak lain tak bukan adalah untuk memberi informasi agar warga kita ini sentiasa berinformasi dengan apa yang berlaku di sekeliling kita, khususnya dalam sektor ataupun segmen politik. Jadi sebab itu saya mengharapkan bila kita bersetuju dalam keadaan begini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah. Kalau saudara tak bersetuju pun tidak ada masalah bagi saya. Dan kalau saudara mau berhujah, hujahkanlah dengan bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan dan permasalahan dengan secara harmonis. Ingat saudara, ya. Jangan habiskan waktu kita dengan memaki hamun, saudara. Buat dosa kering, buat apa nak puasa dah ni? Terima kasih saudara Osman Nur, ya, saudara. Alhamdulillah, saudara. Siang tadi saya menerima culipan kenyataan daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul selaku Menteri Kewangan. Katanya sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa bantuan keluarga Malaysia fasa pertama yang melibatkan 86 juta rakyat Malaysia, mereka bakal menerima bantuan tersebut. Katanya peruntukan tersebut melibatkan hampir 2 bilion ringgit dan akan disalurkan terus ke dalam akaun rakyat mulai 28 Mac hingga 8 April. Saudara, ya, selewat-lewatnya 8 April semua kena dah dapat duit dah, katanya. Jadi kalau anda yang punya akaun bank, boleh semaklah akaun bank anda. Andainya anda tidak mempunyai akaun bank, maka bolehlah layari ataupun sebak melalui portal HTTPS. Saya buat HTTPS bkm.hasil.gov.my. Saya repeat, saudara. HTTPS bkm.hasil.gov.my. Ini dia punya apa ini boleh untuk menyemak, kerana bayaran tersebut akan dibayar melalui Bank Simpanan Nasional. Artinya tidak ada yang terkecuali. Cuma yang saya bukan nak marah, tidaklah, cuma kita tak nak tahu berapa jumlah sebenarnya, tidak disebutkan. Dan agak masih lagi saya nantikan tentang yang paling penting, kita menanti pengumuman bagaimana tentang pengeluaran wang, kumpulan wang sebenar pekerja. Itu tidak lagi disebut lagi. Jadi tak apalah, saya kata sementara ini kononnya katanya mulai 28 Mac ni
bantuan keluarga Malaysia akan diberi. Kita tengoklah saudara. Saudara ya. Jadi kita kalau semua jalan, kita cakap terima kasih kerana warga akan menyambut bulan Ramadan, saudara. Saudara Muhammad Syukri Anwar Musa naik tocang agar umbi kena teropong elok-elok. Saya belum lagi bab itu, saya sabar saudara. Satu-satu kita santuni dulu. Sekarang ni masalah sekarang ni tentang bantuan keluarga Malaysia fasa pertama. Ketiga adalah fasa kedua mungkin. Sejumlah untuk 86 juta rakyat kita ni bakal menerimanya. Kalau tak dapat, dia katanya tersalur terus pada akaun anda. Saya rasa ini mungkin mereka yang pernah memohon dululah. Kalau tak ada, boleh semak di BSN, Bank Simpanan Nasional, mulai 30 bulan Mac nanti. Saudara ya. Baik, kita harapkan benda ini menjadi realiti. Okey saudara. Now, saya melihat juga hari ini saya tengok dalam portal banyak cerita-cerita tentang perbicaraan. Saya kembali berhubung dengan perbicaraan kes 1MDB yang berhubung kait dengan Datuk Seri Najib. Sebagaimana saya katakan bahawa saya tidak boleh mengulas apa yang berlaku di mahkamah. Khawatir nanti bimbang nanti contempt of court. Tapi agak menarik saya tengok banyak persoalan yang mula terdedah sama ada di mahkamah kita di sini maupun di mahkamah di Amerika. Jadi kita mengharapkan adalah sesuatu yang jelas dan tuntas. Kita biarkan, kita tunggulah keputusan mahkamah dan bersamalah kita mengharapkan agar pelaksanaan hukum dijalankan sebaik mungkin. Bukan oleh kerana tuntutan politik dan sebagainya. Sebab kita nakkan agar separation of power, kebebasan pihak judiciary itu terlaksana dengan baik. Bukanlah sesuatu itu berdasarkan pada politik. Itu harapan kita saudara. Dan saya nampak juga kenyataan daripada Susah Agung DAP yang baru, Anthony Loke. Nampak gayanya dan DAP pun berperang juga sama mereka. Ada yang terkeluar, macam Tony Phua, adalah 3-4 orang yang dah terkeluar. Malah saya nak ulas seperti mereka. Tetapi menurut kata Anthony Loke, kalaulah agenda anti-lopat ini tidak dapat diluluskan dalam Dewan dalam sidang kali ini, katanya beliau selaku Susah Agung Barisan Abadi DAP akan menarik sokongan pada kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri. Kita katakan nak tarik lah. Itu masalahnya apa kita risaukan, sebab kita pun memang menuntut agar diadakan pilihan raya segera. Dan kabarnya Parti Pejuang pimpinan Tun Dr. Mahathir kabarnya telah pun mengadakan pakatan. Kabarnya saya belum suhai lagi benda ni saudara, tapi portal dah siap macam-macam mengatakan ada pertemuan antara Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga DAP tak cerita pula, Mat Sabu pun tak cerita bahawa mereka akan mewujudkan dipanggil Pakatan Pejuang Rakyat. Sebutlah apa pun, saya dah katakan tak ada masalah. Ini semua saya rasa mereka sudah merasakan bahawa kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri, sebagaimana kenyataannya dalam Perhimpunan Agung UMNO 2-3 hari lepas, bahawa kita akan mengadakan pilihan raya umum. Saudara, jadi kalau selama ini mereka menuduh kononnya UMNO nak mengadakan pilihan raya ini kerana tamak kuasa, saya ingin menjelaskan sekali lagi supaya rakyat faham. Kalau kita tamak kuasa, tak perlu adakan pilihan raya. Sebab hari ini Datuk Ismail Sabri, Wakil UMNO, jadi Perdana Menteri. Tapi kita mahu nak adakan pilihan raya ini kerana nak menyelesaikan agar kestabilan politik tidak terumbang-ambing. Kerana saat ini tidak ada parti majoriti yang keseluruhannya menguasai ataupun dominan dalam kerajaan. Tak saya sebutlah mana parti pun, daripada UMNO ke, daripada DAP ke, daripada PAS ke, tak ada yang dominan, daripada PKR ke. Selama itu dalam keadaan yang rapuh, yang boleh membuatkan kerajaan boleh tumbang pada bila-bila masa. Jadi sebab itu kita UMNO menuntut supaya diadakan pilihan raya umum ini supaya dipulangkan balik pada rakyat. Itu matlamatnya saudara. Sebab itu saya rasa apabila macam saya katakan semalam, bila saya berbual dengan duta-duta daripada 21 buah negara saudara, ini bagi saya menampakkan bahawa kehadiran UMNO sudah pemula bangkit. UMNO yang dipimpin oleh Datuk Seri Zahid Hamidi yang dituduh macam-macam, hari ini sudah mendapat pengiktirafan daripada negara luar. 21 duta. Saudara, bukan sikit. Daripada Russia, daripada China, daripada Amerika, daripada England, semua hadir. Dan mereka menzahirkan dan mereka yakin bahawa akan tercerna. Seandainya diadakan pilihan raya nanti, akan tercerna sebuah parti, iaitu tentulah UMNO Barisan Nasional ini
akan kembali berada di anjung kuasa Putrajaya. Dan mereka berjanji, dalam perbualan saya dengan mereka, mereka berjanji akan membawa kembali pelabur-pelabur dari luar. Kita berdoakan semoga berjaya, saudara. Dalam keadaan begini, saya melihat, saudara, saya kadang-kadang saya menong seorang-seorang, saya tengok kenyataan demi kenyataan. Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi berusaha, kerana beliau merasakan bahawa hak jawatan Perdana Menteri itu adalah hak dirinya, hak beliau. Begitu juga saya tengok Tan Sri Muhyiddin juga masih lagi berusaha sedaya mungkin nak jadi Perdana Menteri sekali lagi. Jangan lupa, saudara, ucapannya dia kata dia kalau menang PPM dia nak kembali sebagai Perdana Menteri. Itu katanya. Semua orang tak ada salah, tak ada masalah. Semua orang dalam aroma demokrasi boleh bercita-cita. Terpulang. Saya tengok Tan Sri Anwar Ibrahim, kemudian begitu Tan Sri Muhyiddin. Malahan banyak orang mengatakan bahawa Datuk Seri Najib juga boleh kembali sebagai Perdana Menteri. Saudara, begitu juga dengan Tun Dr. Mahathir pun. Kita tengok cara-caranya tu seolah-olah nak kembali, sebab itu diwujudkan gagasan perjuangan rakyat. Kononnya lah macam mana ia membentuk dulu Parti Keadilan, Pakatan Harapan. Begitu juga dengan Perdana Menteri yang ada sekarang, Datuk Seri Ismail Sabri. Kalau boleh, beliau memperkukuhkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Cuma yang saya lihat yang tidak membicarakan soal nak jadi Perdana Menteri adalah Datuk Zahid Hamidi. Inilah kita kena lihat dengan jelas, saudara. Saya bukan nak memuji, tidak, tapi dia tak cakap pun dia nak jadi Perdana Menteri. Apa yang sering dikatakan, yang selalu dilontarkan, beliau mahu mengukuhkan UMNO supaya UMNO ini jadi dominan dalam bentuk kerajaan demi lestari rakyat. Kalau UMNO dapat kembali berada di anjung kuasa di seperdana itu dengan dominannya, maka mudah segala permasalahan rakyat itu dapat dicanai sebegitu baik. Itu harapannya. Jadi pulanglah pada anda semua melihat, sebab saya tengok dan itu beliau semakin menyakitkan hati Dr. Mahathir. Saya tengok banyak kenyataan-kenyataannya sekarang ni. Dr. Mahathir dah mula kendur dengan Datuk Najib, tetapi menyerang Datuk Zahid Hamidi pula. Sebab dia merasakan selagi ada Datuk Zahid Hamidi, selagi itulah UMNO akan dipertahankan. Jadi terpulang pada warga UMNO sendiri. Jadi hari ini semua perwakilan yang menghadiri perhimpunan UMNO, saya yakin sudah pun berada di sisi keluarga, di kawasan masing-masing. Dan sekarang ni saya yakin tentulah mereka sibuk menyusun strategi untuk mendapat tempat, kononnya untuk bakal menjadi calon. Maklum sajalah dekat pilihan raya. Cuma saya nak pesan, brother. Halo, brother. Kita nak bulan puasa dulu. Jangan fikirkan soal nak jadi calon. Puasa dulu. Lepas puasa raya. Lepas raya besok, barulah nak berpolitik ke, nak bergentak ke. Tapi sepanjang bulan puasa ni, elakkan. Jangan nak tunjuk diri dalam bulan puasa ni, kalau akulah calon. Jadi artinya apa yang anda beri dalam bulan puasa tu tak ada dapat barakatnya, barokahnya. Jadi kalau saudara nak pergi ke masjid, nak mengadakan derma masjid, dermalah atas nama keikhlasan. Jangan sekali-kali jauh saudara wujudkan itu atas nama politik. Ingat saudara. Kita balik kampung, okey, 2 minggu lagi puasa. Jangan risau. Kalau itu hak anda, pastikan. Kalau SS Service Absorber anda nak bosku, terpulang. Bulan puasa ini bulan terbaik untuk anda berdoa. Jadi banyakkan derma. Buat untuk bagi orang buka puasa dan berdoa. Mudah-mudahan sepanjang bulan puasa ni ada Lailatul Qadar, maka doa anda diperkenankan. Yang mana calon tu dapatlah jadi calon. Tapi jangan kita berpolitik sepanjang bulan puasa ni. Ini pesanan saya. Tapi selalunya pesan saya ni orang langgar juga. Yelah, saya siapa saya. Cuma saya tengok sekarang ni, bila usai saja pilihan raya, perhimpunan Agung UMNO, Yang Muhammad Perdana Menteri telah pun melaksanakan tugasnya. Dia pergi ke Vietnam untuk bertemu dengan rakan sejawatnya semua, dan beliau akan balik. Cuma persoalannya saudara, sebab dalam Perhimpunan Agung UMNO yang baru ini ada disebut tentang perlunya diwujudkan RCI. Soal Adib dah selesai dah, bila dia kata dah bayar 1.5 juta ex gratia. Cuma bila dah umum begitu, DAP pula tuntut. Tio Bangkok lah apa semua, itu tak ada kena-mengena dengan kita saudara. Allahyarham Adib, dia meninggal waktu menjalankan tugas. Jadi bagaimanapun RCI ini perlu diadakan. Kita perlu mengumumkan siapa yang melibatkan, mengakibatkan atau melakukan jenayah tersebut. Soal dah bayar, alhamdulillah, kita bersyukur. Semoga keluarga Adib
dapatlah sedikit. Katanya dapat 1.5 juta. Itu pengumumannya Mahkamah Perdana Menteri 2 hari lepas. Cuma yang saya dan rakyat tunggu janji beliau mahu. Sebelum kurangnya bulan Mei katanya, berhubung dengan pendedahan Tommy Thomas. Apakah Datuk Ismail Sabri benar-benar berani? Kita harap, sebab dia kata dalam badan dia tu darah dia yang mengalir adalah darah UMNO. Kalau darah UMNO dia kena berani buat. Maka perlulah disiasat, sebab UMNO juga menuntut agar disiasat kenyataan-kenyataan yang ada dalam buku Tommy Thomas. Ini jadi yang Mahkamah Perdana Menteri kena. Dia dah lontarkan kata darah UMNO dalam badan. Buktikan gitu. Begitu juga saya tengok sekarang ni ada pula tular dalam media sosial. Saya harap ini hanyalah gurauan politik. Jangan ini jadi tak betul pula tu. Sebab ada tular media sosial katanya kerajaan mungkin tangguh tentang pelaksanaan gaji minima 1,500 sebagaimana yang tersebar dalam media sosial. Saya ingat ini janganlah begitu. Saya mengharapkan apa yang tular dalam media sosial itu adalah jenaka politik. Kalau tak nanti saya umum dah umum, sorak dah bersorak, rakyat bergembira, sorak gembira, dah bertepuk tangan, tup-tup tangguh. Ini cakap tak sebab bikin lah. Saya harap benda tak berlaku ya. Saudara Ramli Hassan, rasuah dan UMNO dulu dan kini selamanya. Tak boleh begitu Saudara Ramli Hassan. Kalau saya menghayati kenyataan daripada Presiden UMNO, kita sedang melakukan islah dalam kepimpinan untuk tidak lagi meletakkan mereka yang mengamalkan begitu. Saudara SSB, tolonglah kami, bosku. Jadi timbalan. Saya dah katakan tadi, Datuk Seri Zahid ini tak cakap pun dia nak jadi apa pun. Tak ada. Dia nak jaga UMNO dulu. Sebab itu kita kata yang paling penting UMNO. Cuma yang saya sentuh ini apabila yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, dia kata bahawa akan dilaksanakan bulan Mei. Itu gaji minimum. Saya harap benda ini dapat terlaksana lah. Sebab tiba-tiba tengok ada pula kata nanti ditangguhkan. Jadi tak boleh. Sorak dah bersorak, tepuk tangan dah bertepuk tangan, tup-tup tak jadi. Ini masalah besar ni. Saya harap yang Mahkamah Perdana Menteri balik daripada Vietnam pastikan apa yang cakap tentang kumpulan Wan Sembilan Pekerja secara tuntas. Tak boleh lagi bertangguh-tangguh. Jangan kita kata umumkan tentang pemberian bantuan. Okey, alhamdulillah. Kumpulan Wan Sembilan Pekerja macam mana? Jadi gaji minimum macam mana? Lepas tu kena kerah lah menteri-menteri yang ada tu. Jangan lagi duduk menggoreng kaki je. Dan saya harap juga dalam keadaan begini, kepada warga UMNO khususnya, itu pemimpin UMNO, kita mengharapkan mereka jangan lalai. Jangan megah dengan kemenangan. Dah berjaya menang di Melaka, menang di Johor. Jangan. Saya ambillah ini iktibar. Sebab kita, walaupun pemimpin MCA kata nak adakan pilihan raya segera, sebab MCA pun kata nak segera, dengan keyakinan bahawa kita boleh mencapai kemenangan. Tetapi perlu berhati-hati. Kerana jangan lupa kita kena belajar daripada sejarah. Dulu, satu ketika dulu, apabila UMNO Barisan Nasional menang pilihan raya di Ijuk, saya suka mengulangi benda ini supaya mereka faham. Bukan saya nak mewawalkan sesuatu yang ini, tidak. Tapi matlamat saya supaya kita sedar. Jangan orang tersuka sangat. Kerana kalau suka lebih-lebih sangat, nanti naik duka. Terlalu suka, timbul duka saudara. Dalam keadaan begini, sebab dulu bila pilihan raya di Ijuk, pilihan raya kecil Ijuk, UMNO Barisan Nasional pencalon menang besar saudara. Tergolek dok Datuk Khalid Tan Sri Khalid Ibrahim. Tapi 5 bulan ke 6 bulan selepas itu ada pilihan raya umum, tergolek dok habis Selangor. Ruyuk sampai sekarang macam nak menyawa pun tak boleh di Selangor. Dan begitu juga waktu saya berpegang pada kenyataan ataupun pesan almarhum Datuk Harun Idris pada saya. Dia kata, Kamal, kena ingat bahawa sejarah itu seringkali berulang, walaupun di tempat yang berbeza, di waktu yang berbeza. Saya ingat lagi dulu pilihan raya umum di Sarawak, kita menang besar. Masa itu Sarawak berada dalam gabungan Barisan Nasional. Jangan lupa saudara, menang besar. Yalah, kesan daripada pilihan raya itu, 2 orang pemimpin kita terkorban dalam nahas helikopter. Satu iaitu di wakil ahli parlimen Kuala Kangsar, dan satu lagi ahli parlimen Sungai Besar.
Jadi kita mengadakan pilihan raya kecil di Kuala Kangsar dan Sungai Besar. Juga menang besar. Ingat saya, dan sekarang ni saya melihat selepas usai saja pilihan raya di Sarawak, Melaka menang besar dan Johor juga menang besar. Hati-hati saya kalau kita mengadakan pilihan raya umum nanti. Sebab selepas pilihan raya di Kuala Kangsar dan Sungai Besar, UMNO Barisan Nasional tumbang. Jangan berulang kembali peristiwa tersebut. Saya ingin mengingatkan pada teman-teman pimpinan, sebab itu jangan kita bersorak suka sangat. Kita dah bangkit sekarang ni. Jadi kebangkitan itu bukan untuk kita berlagak, untuk kita menjadi sombong, kita jadi angkuh. Tidak, saudara. Untuk kita mempertingkatkan iltizam dan menguatkan usaha. Ini saudara jangan jaga memain tu. Saya juga melihat banyak orang bertanya dengan saya sebab selama 5-6 hari lepas saya banyak mengulas tentang Perhimpunan Agung UMNO. Saya tak sempat untuk mengulas tentang kegagalan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional di Johor. Saya nak nyatakan bahawa kegagalan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional di Johor ia bukan kerana hanya semata-mata kekuatan UMNO, tidak. Tetapi kerana kebencian rakyat terhadap pimpinan dalam Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Kerana mereka merasakan bahawa mereka telah dibohongi dalam pilihan raya yang terdahulu. Sebab itu saya katakan mereka menyimpan dendam. Akhirnya rakyat tidak lagi percaya kepada Pakatan Harapan mahupun Perikatan Nasional. Sebab itu saya berketuk keyakinan biarlah Tuan-Dr. Mahathir satukan antara parti PBM, satukan parti PKR yang tidak mungkin akan terjadi. Saya akan ulas sikit lagi. Satukan DAP, Amanah, apa parti sajalah, Pejuang ke, Muda ke. Saya yakin rakyat tidak akan terpengaruh. Tidak boleh diperdaya sekali lagi sebab mereka sudah melihat pola-pola politik yang cuba dicanai sekali lagi itu tak jadi sebegitu. Apakah rakyat mau dibohongi lagi? Dan apa yang dapatan saya melihat sebenarnya kalau ada pilihan raya umum akan berlaku bukan pertandingan dua penjuru. Banyak penganalisa politik, pakar-pakar, profesor dari universiti yang saya baca mengatakan bakal berlaku pertembungan dua penjuru antara perjuangan gabungan pejuang rakyat dengan UMNO Barisan Nasional. Kononnya kerana mereka nak berusahalah untuk membelasah UMNO Barisan Nasional sehabis mungkin. Silakan, tak ada masalah. Tapi saya yakin dalam gabungan parti pemangkat itu mereka tidak seia sekata saya. Sekarang jelas DAP melihat Parti Keadilan ni pandang muka serong-serong aja. Kerana mereka sudah mempunyai parti muda yang diyakini boleh menggantikan tempat Parti Keadilan. Ini jelas saudara. Sebab itu calon-calon yang akan diturunkan DAP. Dan kemudian katanya PAS juga bersetuju bersama. Ada pula kenyataan PAS sanggup bagi kursi untuk gabungan PKR bertanding di Kelantan, di Terengganu, malah ada 20 kursi kononnya. Saudara. Saya kata bila masa pula mereka berbincang soal kursi. Sebab itu kadang-kadang penganalisa ni membuat terkaan yang tidak berpijak di bumi nyata. Masa bila pula mereka nak terus bincang pasal kursi, nak bincang untuk menubuhkan Angkatan Perjuangan Bersama, menyatukan, pun tak jadi saudara. Apabila DAP memandang serong dan memandang, dia mengatakan bahawa parti PBM ini adalah liability. Parti PBM dalam Pakatan Harapan dilihat adalah liability, dah tak ada guna satu sen pun. Jadi macam mana pula nak bagi demo kursi begitu? Jadi kalau PN ini Perikatan Nasional, dia bersama dengan PAS. I don't think, saya tak yakin DAP bersanggup terima. DAP sekarang ni masih mengasakan dia abang besar. Sebab dia masih mendapat kursi, beberapa kursi menang di Johor Bahru. Walaupun dia sedar, walaupun dia insaf, pemimpin, pengundi-pengundi keturunan Cina sudah pun mula susut ataupun depreciate, mengalami hakisan keyakinan, tapi dia masih nak jadi abang besar. Sebab itu dia berusaha membela parti muda dengan harapan muda ini menggantikan tempat Parti Keadilan. Kononnya anak-anak muda lebih sayang pada parti muda daripada gerakan amanah, gerakan AMK, Anak Muda Keadilan. Ini pandangan mereka. Dan
DAP juga merasa selesa dengan amanah. Jadi sebab itu DAP amanah dengan mudah akan membentuk satu gerombolan. Kemudian antara Tun Dr. Mahathir bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, PBM, Pejuang bersama dengan PBM dan PAS, satu grup. Dan satu lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia akan bersendirian. Saya berkeyakinan, tak percaya kita tengok, boleh kita bolehlah nak bertaruh pun bolehlah saudara. Bertaruhnya nasi berani sepinggan lah saudara ya. Parti Keadilan dia akan bertanding secara solo. Dia akan mengikut jejak langkah bagaimana UMNO Barisan Nasional juga masuk gelanggang kena solo. Saya jangan lupa, Datuk Seri Anwar Ibrahim, banyak orang kata dah sekarang ni dah tertawan, dah tak boleh bersuara lagi, hilang pengaruh. Saya jangan lupa apabila Rafizi Ramli bersama dengan Nurul sudah bermula berada di belakang Seri Anwar Ibrahim. Saya menyempatkan beliau sebagai harimau lapar yang baru keluar daripada hutan belantara. Tidak mungkin harimau yang keluar dari hutan belantara itu boleh dijinakkan ataupun dijadikan, dimandulkan untuk jadi harimau sarkas. Jangan saya. Paling tidak pun kita kena terima hakikat saya. Parti Keadilan dia ada base dia di Selangor dan di Negeri Sembilan. Sebab itu saya nak pesan pada warga UMNO, jangan kita menang, dah tak ada belah, keadilan habis dah. Berhati-hati saudara. Jangan kita terperangkap sekali lagi dan akhirnya apa yang kita usahakan selama hari ini tidak menjadi. Sebab itu saya katakan, gerakkan tenaga kita, bekerja habis-habisan. Mana negeri yang sekarang ni kita kawal, di Melaka, di Johor, di Perak, di Pahang, kukuhkan, mantapkan perpaduan sama kita. Sebab paling saya nampak keadilan masih lagi berkuasa ataupun berpengaruh di Selangor. Begitu juga di Negeri Sembilan. Cuma pimpinan mereka nak mengerjakan juga adalah Azmin Ali dan the gang. Kumpulan Azmin Ali akan dikerjakan sehabis-habisnya oleh Angkatan Anak Muda Keadilan. Sebab itu saya merasakan mereka akan bertanding secara solo. Sebab sudah ada dendam di hati Anak Muda Keadilan terhadap 31 orang bekas-bekas ahli daripada Parti Keadilan. Azmin Ali-nya, Zuraidahnya, Datuk Sri Kamaluddin Jaaparnya, Datuk Osmannya, siapa lagi? Jeras, banyak nama lagi lah yang ada. Inilah orang yang akan diburu oleh Parti Keadilan. Jadi sepatutnya UMNO kena melihat. UMNO kena melihat ini kesempatan kita masuk mencelah. Jangan risau. Saya melihat ada 4 pertandingan, 4 penjuru. Ya, walau bagaimanapun, sebenar bulan puasa ni, inilah masanya pemimpin turun ke gelanggang. Jangan pula dalam bulan puasa ni pemimpin tak nampak muka. Ini keadaan sekarang ni, tak pergi ke masjid, tak buat sembahyang tarawih. Jadi orang kata mana wakil rakyatnya? Lebih-lebih lagi pada teman-teman kita yang baru menang dalam pilihan raya yang baru ni. Saya berharap setiap wakil rakyat kalau boleh, jangan tinggalkan masjid untuk bertarawih di setiap kawasan anda. Kalau kawasan anda tu ada 20 masjid, tunaikanlah supaya rakyat dapat merasakan hadirnya pemimpin baru daripada UMNO ini berbeza sikapnya. Saya harap begitulah saudara. Jadi dalam keadaan begini, UMNO sebenarnya sudah nampak ada cahaya di ujung terowong. Memang kita tak nafikan, seandainya sekarang kita buat pilihan raya umum, insya-Allah ada ruang, kerana parti-parti pembangkang sekarang tengah berpecah belah ni. Mereka berpecah belah teruk ni. Dan singgung-menyinggung antara satu sama lain. Tambah pula lagi, Lim Kek Siang dah berhenti. Dalam parti DAP pun sudah berlaku perpecahan begitu ketara. Bila Tony Pua pun tersingkir, ada berlaku perbalahan dalam DAP. So, dalam keadaan begini, di mereka berpecah, kita sepatutnya mengukuhkan perpaduan kita. Jangan pula kita sama kita berbalah. Ini yang saya marah apabila adanya kluster-kluster menteri ni. Mereka ni diibaratkan mewujudkan sarang-sarang tikus di bawah terowong. Kita nampak cahaya di ujung terowong, tapi ada sarang tikus. Dan parti-parti gabungan dan Barisan Nasional ni macam buat sarang laba-laba. Tutup. Akhirnya cahaya yang kita sepatut lihat jadi sirna.
Maksud saya ni MCA MIC ni janganlah mengharapkan untuk bertanding di kawasan Melayu saja. Usahakan sekarang mana kawasan yang anda harus bertanding. Contohnya MCA. Berusahalah di kawasan-kawasan bukan yang majoriti pengundi Melayu, pengundi bukan Melayu. Jangan hanya mengharapkan agar UMNO berlapang dada. This is not the time untuk kita berlapang dada. We are going to come. Kita akan berhadapan dengan satu peperangan yang maha dahsyat kali ini. Peperangan untuk PRU ke-15 kali ini memang maha dahsyat. Semua orang akan berusaha hidup dan mati politik mereka. Sama ada Parti Keadilan, ataupun UMNO, ataupun PAS, ataupun DAP, mahupun Parti Pribumi Bersatu bersama-sama dengan Pejuang, bersama dengan Muda, bersama dengan Amanah. Pada diorang ini antara hidup dan mati politik, bukan hidup nyawa mereka, hidup dan mati karier politik mereka. Saya nampak, memang kita tahu. Jadi Noor nak gabung dengan Zahid, bukankah dia tutup guru Zahid? No, saya tak nampak begitu saya. Tidak ada gabungan selepas ini. Jadi berbalik pada sini sekarang ni, semua saya heran kluster-kluster menteri ni. Bila Tok Mat cuba memberi kritikan dalam ucapan perasmian pemuda itu hari, semua marah Tok Mat. Jadi saya hairan kenapa menteri-menteri daripada UMNO ni cepat terasa hati. Apakah anda tidak boleh dikritik? Sedangkan yang memberi kritikan itu timbalan Presiden Parti. Dia menzahirkan benda begitu, kritikan. Terimalah. Apa masalah kamu? Sebab cakap terima kasih kepada Tok Mat telah mengingatkan kami, dan ini menyedarkan kami sebagai barisan menteri dan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Kami berjanji sempena Perhimpunan Agung UMNO yang lalu, apabila teguran-teguran dibuat itu memang ada kebenarannya, dan kami berjanji akan mengukuhkan iltizam untuk membangunkan negara ini bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kan cantik? Ini tidak. Anwar Musa kata dia keliru. Keliru apa benda? Tok Mat dah cakap jelas-jelas. Kemudian Mahathir Khalid naik presiden pun kata tak betul. Norma pun kata tak betul. Kari Jamaluddin lagi teruk. Langsung katanya tak ada substan lah, tak ada isi lah. Melainkan kalau dia Perdana Menteri atau jadi Presiden UMNO mungkin ada isi. Ini bagi saya, kluster-kluster menteri ni sudahlah merasakan diri anda sebagai dewa. It's enough. Rakyat dah melihat. Malahan antara kesilapan ataupun antara punca rakyat membelasah Perdana Menteri apabila beliau mengatakan bahawa 100 hari semua menteri-menteri dalam kerajaan Malaysia, keluarga Malaysia ini mencapai tahap 90%. Teruk Perdana Menteri kena balon. Apakah mereka tak sedar lagi? Ini yang saya hairan, kenapa menteri-menteri kita ni, kluster menteri ini yang masih lagi tak sedar diri. Terima hakikat bahawa tidak semua apa yang anda buat itu betul dari kacamata rakyat. Jangan nafikan. Daripada peringkat daripada ujung daripada Perlis bawa Sabah Sarawak hari ini, saya bagi contoh. Siapa yang sayangkan Kari Jamaluddin? Lunyai-lunyainya dalam isu COVID-19 dan vaksin. Macam mana nak katakan bahawa kami buat benda yang betul? Betul bagi kabinet, tetapi tidak betul di kacamata rakyat. Dalam itu isu vaksin. Apakah saudara mau mempertahankan Tengku Zafrul yang saban ketikanya mengecewakan warga yang mengharapkan kumpulan wang semalam pekerja ini disegerakan setahun lebih? Apakah KPI-nya sampai 90%? Kebencian rakyat boleh ditarik? Ini saya nak jelaskan. Apakah menteri yang menjaga NADMA apabila berlaku banjir sampai tak terurus, apakah mereka sudah melaksanakan tugas dengan baik? Jadi apa yang ditegur oleh timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hasan itu ada kebenaran. Kenapa disanggah? Apakah anda merasakan anda dah buat yang segalanya betul? Kemudian macam mana dengan Azmin Ali? Apakah beliau mampu membawa masuk pelabur-pelabur? Usahakan nak bawa masuk pelabur. Yang ada dalam negeri pun mengelonsor lagi keluar negeri. Adakah itu kejayaan sebagai menteri yang menjaga Menteri Perdagangan dalam Haiwan Negeri dan Perindustrian? No, biar kita bercakap secara terus terang. Sebab itu bila ditegur oleh timbalan Presiden ni, terimalah. Yang anda nak mempertahankan tak betul. Timbalan Presiden, saya ragu. Ini bahawa kita dah berkuat dengan terbaik. Jangan.
Bila yang menegurnya dalaman, yang menegurnya timbalan presiden, beri teguran itu bukan bermusuh. Terima inilah sebagai satu kritikan. Bila saya menegur, bukan kita benci. Kita mengharapkan ada satu kebaikan diperbarui, bukan ada kebencian. Apakah anda boleh mempertahankan Datuk Mustafa Mohamad yang kononnya menjaga ekonomi, yang membuat rancangan Malaysia ke-12 bersama-sama dengan penasihat penasihat saya pun dah lupa dah jawatan tu, Bertaraf Menteri Tasimuddin. Mana kejayaannya? Zero, nil. Jadi anda kata no, kabinet dah buat kerja dengan baik. Sebab itu saya saya kesian Datuk Mat bila menzahirkan dengan ikhlas. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk melihat kabinet yang dipimpin oleh Naib Presiden UMNO ini benar-benar melaksanakan tugas dengan baik. Ini merupakan kritikan. Terimalah kritikan ini untuk membina, bukan memusuh, bukan mengata, bukan mencerca. Hayati kenyataan Tok Mat. Malah secara berdepan Tok Mat bagi tahu, dia kata terima kasihlah Yang Muhammad Perdana Menteri meluluskan dengan pengeluaran wang kumpulan wang sebelum kerja. Lama bona dah ni kita berjuang. Cuma tanya kenapa lambat sangat. Apalah salahnya Tok Mat cakap begitu? Sehingga kan kata tak patutlah kata begitu. Ini masalahnya sekarang ni saudara. Kadang-kadang mereka tak tahu bagaimana jiwa rakyat yang mencengkam. Kita nak menghadapi raya. Jadi anda berada dalam denial syndrome ataupun sindrom penafian. Anda menafikan. Ya saudara Man komen. Ya betul lah, Maidin harapkan gaji je. Yang begitu juga dengan daripada PAS. Kita malah nak mengulah daripada kita itu. Tetapi saya nak bagi tahu agar kluster menteri sedar diri. Bila anda dikritik, itu bukan orang benci. Orang mengharapkan anda melakukan satu kebaikan. Hari ini rakyat mengharapkan. Contohnya saya bagi tahu, Datuk Isyamuddin. Beliau adalah menteri yang menjaga hal ehwal Kementerian Pertahanan. Sepatutnya fikirkan juga tentang untung nasib warga tentera yang dah bersara. Apakah mereka mendapat pembelaan yang baik? Bagaimana kedudukan mereka apabila berlakunya penurunan ekonomi? Berapa ramai tentera-tentera yang berhenti, yang tidak ada gaji, yang tidak ada pencen. Mereka berkhidmat mungkin ada yang bawah 23 tahun. Sekarang ni apa? Bawa teksi. Nak bawa teksi macam mana? Kedudukan ekonomi teruk. Nah inilah yang perlu disantuni. Anda sebagai menteri kena panggil pegawai, kena panggil semua yang ada jabatan. Malahan sekarang ni sebab itu rakyat merasakan tak apalah. Sementara anda menjadi menteri okeylah, tapi tunggulah masanya. Saya khawatir rakyat akan menyimpan dendam. Itu yang saya risau. Tiba-tiba anda menyonsong kenyataan Tok Mat. Malahan Khairi Jamaluddin memang begitu celupar. Apa saja kata Presiden UMNO tak betul. Jadi ucapan mana yang betul? Tak ada isi ekonomi. Apa benda? Berpuluh jajaran yang dicadangkan oleh Presiden UMNO untuk memperbaiki ekonomi negara. Macam-macam. Tapi sebab dia tak baca, dia tak dengar. Jadi tujuan lain tidak. Supaya nak menggambarkan dia tak layak jadi presiden. Akulah yang lebih layak presiden. Ini masalahnya. Jadi saya harap warga UMNO tak payahlah tipu orang macam ni. Saya minta supaya pilihan akan datang, puak-puak yang begini digugurkan daripada pertandingan akan datang. Mereka ini bukan kubang tembaga, saudara. Mereka ini adalah kutu-kutu yang tidak membawa keberhasilan. Hadirnya lain tak ada untuk menjaga kepentingan. Sebab itu mereka menentang. Mereka semua habis-habisan sekarang ni. Ini kluster-kluster menteri sekarang ni berhabis-habisan. Tunggu Datuk Seri Presiden Perdana Menteri balik nanti tu, mau kalau boleh janganlah diteruskan nak adakan pilihan raya semua. Kerana mereka takut. Sebagaimana yang saya katakan, dalam keadaan saat negara, ekonomi negara sebegini, mereka khawatir. Hari ini dapat pendapatan yang begitu lumayan. Setahun boleh berjuta. Belum lagi kelulusan projek dan sebagainya. Jadi ini yang mereka takut. Saudara, longkang menunggu menteri-menteri UMNO pembelut dan kerajaan. Betul. Saudara Nurdin. Saya tahu bahawa rakyat sekarang ni, saudara, ini zaman bukan lagi zaman apa saja yang menteri cakap itu betul. Bukan zamannya dari atas tu turun ke bawah tu betul. Ini zaman informasi di hujung jari. Rakyat tahu sama ada kamu menteri yang kelentong. Ini keadaannya. Malahan kadang-kadang mereka mengundang amarah rakyat. Sebab itu saya rasa kenyataan dilontarkan oleh
Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Haji Hassan. Ini satu kritikan dalaman. Pedas lah. Tapi nak kata macam mana kalau itu yang realitinya. Saya amat mengharapkan agar pimpinan UMNO kali ini bila berada di kawasan masing-masing, kita jangan lagi berselindung. Kita tak boleh lagi nak menutup bangkai gajah dengan sehelai daun lalang. Saya cakap terus terang, saya tidak mampu lagi untuk mempertahankan UMNO kalau ada pemimpin-pemimpinnya yang ternyata tidak membawa sesuatu kebaikan untuk parti UMNO. Tak mampu kita. Saya Sibanan Kumar, saya tak niat, saya dah cakap berkali-kali, saya mengharapkan dalam pilihan raya akan datang, saya cuma nak menjadi orang kata ombudsman. Ombudsman adalah tempat rakyat mengadu. Mana masalah rakyat bila sampai pada saya perhati, kalau ada betul tak betul, saya akan cari menteri tu. Itu harapan saya, bukan nak jadi wakil rakyat. Tidak, saudara. Jadi saudara Chang Samsuri buang semua kuasa menteri. Nak kata buang semua tak boleh lah, saudara, kan. Kalau buang semua tu kosong pula. Jadi kita pilih. Kali ini kita terpaksa memilih antah dalam beras. Ditampi betul-betul. Sebab ada juga macam saya semalam saya jumpa dengan Saudara Syahar, iaitu Timbalan Menteri Kewangan. Saya tanya dengan beliau, kenapa you tak hadir pada masa heboh dekat Parlimen, kata Menteri Kewangan tak boleh nak jawab soalan semua. Dia kata saya hadir tapi kerana soalan itu bertanya pada menteri, kata. Dan jawapan itu perlu dijawab oleh menteri. Jadi tidak wajar saya mengambil jawatan menteri, sebab itu bagi pada menteri daripada menteri menjawabnya. Jadi saya nampak anak muda yang begitu faham tentang pentadbiran negara. Itu keadaan saudara. Dia takkan nak buang orang macam Syahar. Dia jelas, dia balik kawasan dia tiap-tiap minggu, menyantuni kawasannya dan menghormati ketua bahagiannya. Tak ada masalah. Orang macam ni perlu dipertahankan. Tapi yang ada setengah-setengah tu tak boleh ditegur. Yang saya marah sangat tu apabila dilontarkan kenyataan oleh Timbalan Presiden UMNO. Orang pertama sekali menyonsong adalah Anwar Musa. Bila kata saya keliru, saya kata memanglah keliru sebab dia dulu bertanding jawatan Timbalan Presiden. Saya nak bercakap terus terang. Jadi tak betul. Kemudian apabila Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi berucap merasmikan ucapan dasar Presiden, disonsong habis-habisan oleh Khairi Jamaluddin. Memang pun sebab dia dulu bertanding jawatan Presiden. Bila dia kalah, jadi apa saja orang buat tak betul lah pada dia. Ini keadaan sepatutnya dalam aroma demokrasi kena terima lah hakikat. Rakyat ahli-ahli UMNO dah pilih dia sebagai Presiden. Kamu yang kalah ini kena mengakui lah. Jadi tiba-tiba nak tunjuk kamu lebih hebat daripada orang lain. Ini masalah yang kita alami sekarang, saya haraplah supaya Presiden UMNO kali ini benar-benar orang yang tak boleh pakai tu kita put aside lah. UMNO mesti melakukan pembersihan secara total. Tidak boleh lagi pilih kasih. Tak boleh ini orang Zahid Hamidi, orang Datuk Mak Hassan. Tak boleh. Ini adalah warga UMNO yang berkhidmat untuk UMNO. Lain tak ada untuk kepentingan agama, bangsa, tanah air. Itu yang paling penting saya dengar. Sebab sekarang ni rakyat amat mengharapkan. Rakyat dah lenjang. Dah tak larat dah. Kali ni kalau kita balapan kali ni jangan risau. Walaupun Dr. Mahathir mengumpul antara Tan Sri Muhyiddin bersama dengan PAS, bersama dengan apa lagi? PAS, PBM, Pejuang. Okey, 3 parti ini akan bergabung. Sebab untuk DAP tidak akan bergabung, saya tak nampak. Sebab DAP merasakan PBM lah liabilities. Itu dah dilontarkannya. Dan untuk PKR menerima Dr. Mahathir kali kedua, saya rasa nahi kabinahi. Tak tahulah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim pula nak sekali lagi masuk dalam lubang untuk mempercayai Dr. Mahathir, untuk di keting sekali lagi, jatuh terterak berdebuk, terpulang. Tapi saya tak yakin lah sebab sekarang ni apabila Rafizi dah hadir, apabila Nurul Izzah hadir, saya yakin mereka tidak akan mengizinkan suasana begitu berlaku dan tidak mungkin. Jadi sebab itu saya katakan kalau pilihan raya akan datang, yang saya yakin akan diadakan mungkin lepas musim Raya Haji nanti, yakin saya bulan Julai nanti, usai saja MOU nanti, maka UMNO Barisan Nasional akan berhadapan dengan nombor 2 Parti Keadilan PKR. Nombor 3
iaitu daripada gagasan perjuangan rakyat. Kononnya nama pun ada dah tu, gagasan perjuangan rakyat, iaitu menyantuti PAS, PBM, Pejuang. Saudara. Kemudian satu lagi Pakatan Harapan. Jadi 4.5. Dalam keadaan begini saya tak risau, kerana rakyat sudah dapat melihat yang mana antara kaca dan permata. Rakyat dapat melihat. Cuma, ini saya katakan, cuma wakil-wakil rakyat yang telah pemberdayaan menang di Melaka. Saya suka hati hari ni bila Datuk Sulaiman Ali mengumumkan bahawa 54 bilion pelaburan baru datang daripada Timur Tengah. Alhamdulillah, artinya dengan kestabilan politik di Melaka, pelabur sudah datang ke Melaka. Rakyat Melaka pasti akan mendapat limpahannya. Dan setiap wakil rakyat kena bekerja dari sekarang. Begitu juga di Johor. Kita belum tahu lagi tentang pembentukan Exco dan sebagainya. Selepas dibentuk saja Exco nanti, wakil-wakil rakyat di Johor turun ke lapangan. Forget about other thing, tambahan lagi bulan puasa. Santuni rakyat, kerana rakyat terlalu dahagakan pembelaan anda sebagai wakil rakyat. Cukuplah selama 4 tahun rakyat dinafikan kehidupan mereka dengan perjuangan-perjuangan yang benar-benar tulen dan ikhlas. Saya amat mengharap agar setiap wakil rakyat, tambah-tambah lagi yang saya jumpa, saudara yang tinggal di kawasan di mana saya pernah membuat temu bual, mereka sama ada di Melaka, sila buka balik. Siapa yang saya pernah jumpa waktu kempen pilihan raya dulu, siapa yang saya jumpa di Melaka ataupun di Johor, sila bagi tahu pada saya sepanjang bulan puasa ini. Kalau mereka tidak menyantuni anda, siap wakil rakyat tu. Memang lenyai saya kerjakan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.